Kalau tuan-tuan jadi orang yang kedekut, walaupun banyak harta, tuan-tuan belum jadi orang kaya. Orang kaya ialah orang yang sedekah. Sebab apa? Dia kaya sampai di akhirat. Setan kata jangan sedekah. Sebab itu orang lelaki bila nak sedekah waktu sembahyang Jumaat, kaki melunjur ke depan. Begini kaki. Sepok punggung orang depan. Mana ke dia RM1 tadi? RM1 ni kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hampir jam 1. Hampir jam untuk makan tengah hari. Hampir untuk landing time. Okey, tapi tuan-tuan memilih untuk berada di dalam auditorium untuk sama-sama menghayati, mudah-mudahan sedikit kata-kata yang boleh memberikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan majlis kita ini dinaungi oleh rahmat Allah, dipayungi oleh para malaikat, didoakan oleh mereka, dan nama-nama kita ini sedang diangkat, ditulis di sisi Allah sebagai orang-orang yang berada di dalam taman-taman syurga insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Bila sebut tentang hijrah, dia ada beberapa jenis hijrah. Yang pertama, hijrah sahabat-sahabat Nabi daripada Mekah pergi ke Habsyah ataupun Ethiopia, Habsyah. Ini hijrah peringkat awal yang pertama sekali. Kemudian hijrah daripada Madinah, daripada Mekah ke Madinah. Yang ni hijrah yang kita sambut sekarang. Kemudian hijrah seterusnya ialah hijrah orang-orang yang berada di sekeliling kota Madinah. Untuk orang ni bukan daripada Mekah. Mereka datang daripada Parsi, datang daripada Rom, datang daripada Syam, datang daripada Yaman. Turut sama berpindah dengan Rasulullah di Madinah. Kemudian hijrahnya orang-orang yang berada di Mekah masuk agama Islam di Madinah. Kemudian Rasulullah hantar semula mereka pergi ke Mekah untuk mentadbir, menguruskan dan menjaga di Mekah, urusan di Mekah. Dan yang kelimanya ialah hijrah manusia macam kita yang berhijrah daripada benda yang haram kepada halal, daripada benda yang tak baik kepada benda yang baik, daripada perkara yang dilarang kepada perkara yang disuruh. Ini hijrah kita yang kelima. Yang 4 hijrah lagi ni tuan-tuan tak ada lah. Terpulanglah kalau tuan-tuan nak pindah ke Madinah, terpulanglah. Ya, tapi sekarang ni tak ada dah. Sebab dulu waktu saya ceramah di di Mekah, ada orang datang jumpa saya, orang Malaysia. Jadi habis ceramah tu dia datang, dia kata, "Ustaz, kami dari sekian-sekian tempat di Malaysia." "Oh ya, berapa lama dah duduk sini?" "Lamalah, dalam 4-5 tahun dah. Jadi kita orang tak nak balik, Ustaz. Kita orang hijrah ke sini." "Oh gitu. Mak ayah ada, keluarga ada, anak-anak pun ada sana." "So, apa sebab abang hijrah ke sini?" "Sebab kami menanti Imam Mahdi." "So, jadi kami pun nak invite Ustaz. Jom kita jadi tentera Imam Mahdi." Saya ceramah tu lebih kurang 15 tahun yang lepas. Sampai sekarang Imam Mahdi tak sampai-sampai. Jadi agak-agak apa dia orang buat, tuan-tuan? Saya kata dekat dia, "Bang, Imam Mahdi tak perlu ditunggu. Dia akan datang. Tak payahlah abang duk cari mana Imam Mahdi di sini. Tak payah. Nanti dia akan datang. Abang ada kakak, abang ada mak, ada. Abang berbakti pada mak bapak akak, mak bapak abang. Lagi afdal. Ada anak. Abang didik anak-anak tu lagi bagus lagi. Daripada abang duk tunggu bilalah Imam Mahdi nak datang. Tak payah. Dia akan datang juga. Jangan takut. Tuan-tuan, benda itu yang pasti akan datang. Tak perlu kita tunggu. Yang kita kena buat ialah persiapan. Persiapan untuk itu. Macam kiamat, dia pasti datang. Apa persiapannya? Mati, mesti datang. Apa persiapan? Tambah-tambah di akhir zaman ni tuan-tuan, mati ni tak ada tanda. So dia mari sakit, darah beku lah, pendarahan lah, jalan.
Tengah-tengah duduk karaoke mati, tengah main bowling mati. Tengah duduk dengar ceramah pun mati. Kita ingat dia tidur. Rupa mati. Jadi akak-akak yang mana mengantuk tu, celik mata. Kita ingat dia tidur tau. Orang lain bangun keluar dewan, dia seorang duduk lagi. Rupa ada innalillah, ada rupa dia. Ya Allah, menakutkan sekarang ni tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Yang pertama yang saya nak sentuh pada tuan-tuan. Apalah maknanya hidup? Kalau hari ini lebih teruk daripada semalam. Apalah maknanya kita hidup ni tuan-tuan kalau tidak ada kualiti? Yang hari ni yang kita buat lagi teruk pada semalam. Yang semalam tu lagi teruk pada hari semalam. Ini bukan manusia yang dikatakan mendapat hidayah. Ini bukan manusia yang dikatakan membuat persiapan untuk kebaikan. Sebab itu Allah Ta'ala dia bagi kepada kita macam-macam untuk kita hidup dalam dunia ni. Macam-macam dia bagi. Katalah saya ni dari Taiping, Perak. Nak pindah ke Kuala Lumpur ni. Apa persiapan saya buat? Cabaran banyak di Kuala Lumpur ni. Dengar lagu Malik Ridwan kan? Cerita rock Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Menyinari hidupku. Kan Reba Bah duk tengok hamba Allah tu duk menyanyi kat tepi pintu. Ni cerita Mamat Khalid ni. Dulu kalau sebut nak datang Kuala Lumpur, persiapan banyak. Ingatan banyak, pesanan banyak. Sebab apa? Kuala Lumpur dengan kampung kau di Batu Kurau tak sama. Tak sama. Sebab tu lagu Mr. Oz tu. Datang Kuala Lumpur lain tuan-tuan. Duk di Kuala Kangsar, lain. Bila datang Kuala Lumpur, lain. Tuan-tuan, kita ni melalui beberapa proses hijrah. Yang pertama, hijrah di alam roh. Hijrah daripada alam roh ke alam rahim. Simple. Tak ingat pun. Waktu kita di alam roh, siapa yang ingat? Cuba angkat tangan. Waktu tu saya di alam roh, saya dah melawak Ustaz. Orang gila ke apa? Kita dulu pernah berada di alam roh. Allazi khalaqal maut wal hayah. Dijadikan maut dan hidup. Asalnya kita tak ada. Badan kita tak ada. Kita alam roh, maknanya mati alam tu. Sehinggalah bila ada roh, baru kita hidupkan semula. Asalnya roh. Waktu kita di alam roh, tak payah nak fikir tentang telur, tak ada. Duduk di alam roh, tak payah nak fikir suami, nikah lain. Di alam roh, tak payah kita nak fikir isteri ada skandal, tak payah. Dan duduk di alam roh, kita tak payah fikir siapa yang menang anugerah bintang popular. Tak payah fikir. Tak. Bel ke, siapa ke, tak payah fikir. Bukan kita punya urusan. Daripada alam roh, kita hijrah ke satu lagi alam. Nama dia alam rahim. Alam rahim cabaran lagi daripada alam roh. Bila masuk di dalam rahim, ada baby dalam rahim ibu, cabaran untuk kita sudah bermula. Wah, berapa banyak orang yang mengandung di luar rahim. Cabaran. Berapa banyak orang yang baby dia tak turun-turun lagi. Dah 9 bulan, 8 bulan. Baby tu elok je tuan di atas, kaki di bawah. Jenuh tok bidan, pusing. Lah operate. Berapa banyak yang lahir tak cukup bulan. 7 bulan, 8 bulan dah dipaksa keluar. Duduk dalam tabung berapa lama dia. Cabaran tu. Cabaran ketika berada di alam rahim, ada cabaran. Dan walaupun ada cabaran, tetapi cabarannya tidak seteruk kita. Tak payah masak, tak payah nak cari barang dapur. Duduk dalam rahim, Allah bagi rezeki. Duduk dalam rahim, Allah sempurnakan bentuk kejadian. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah yang membentukkan tubuh badan bentuk manusia di dalam rahim mengikut kehendak dia. Jadi kita tak campur tangan untuk pembentukan tubuh
bentuk manusia dalam rahim isteri kita ataupun akak-akak. Allah yang bentukkan. Bila Allah yang bentukkan, maka tak boleh hina bentuk badan orang. Ya elah, hidung macam jambu. Jangan. Allah yang jadikan hidung macam itu. Ya Allah, telinga dia kecil sikit pada gajah kan. Jangan cakap macam itu. Ya Allah, kulit dia gelap, hitam. Tak boleh. Allah yang buat. Kenapa kau hina dia? Tak boleh. Kau nak hina, kau hina botol ni. Apa pasal botol ni gemuk semacam? Kau boleh hina, tuan-tuan. Sebab Allah tak buat benda ni. Manusia diberi ilham buat. Tapi bentuk kejadian, suara, itu Allah yang buat. Haram kita hina orang. Mengajuk dia haram. Cara dia berjalan. Saja nak kutuk dia. Kau dah kutuk ciptaan Tuhan. Dan ciptaan Tuhan pun tidak boleh diberi markah. Saya ulang balik. Ciptaan Tuhan tidak boleh diberi markah. Macam mana Ustaz? Tak faham Ustaz. Tuan-tuan buat ratu sini. Ratu CIMB. Dia juri di bawah. Next. Kenapa geleng kepala? Hidung tak mancung. 8 je. Oh yang ini hidung tegak. 10/10. Perfect 10. Siapa awak nak bagi markah pada ciptaan Allah, sedangkan awak pun dicipta oleh Allah. Sebab itu pertandingan Ratu Cantik itu dilarang. Nak buat pertandingan, menggubah bunga. Boleh buat. Kumpulan marhaban. Dia buat daripada sejadah ya. Sejadah jadikan angsa. Panggil isteri yang berhormat membagi markah. Boleh tuan. Dah menang dijemput kepada kumpulan marhaban mempersembahkan persembahan mereka. Selamat bersanding pengantin baru. Tiap hari dalam TikTok menyampah saya tengok tuan. Siapa kejadah nak buat? Gelang-gelang emas sampai ke siku ni. Itu namanya kumpulan marhaban. Memberikan markah kepada ciptaan, tak apa ciptaan manusia. Tapi memberi markah pada ciptaan yang Allah cipta tak boleh. Menghina tu tak boleh. Jadi tuan-tuan, cabaran dalam rahim ibu ada cabaran. Tapi tidak sesusah cabaran sekarang. Dalam rahim ibu, makan tak? Makan. Tapi cara dia bukan cara mulut. Cara tali pusat. Dia budak yang dalam perut ibu-ibu, bukan dia nganga. Mak dia makan, anak nganga. Ingat burung kan? Nak burung ke? Sampai mak mertua pesan, Tun, jangan makan sambal tu pedas. Kesian budak dalam perut. Bayangkan mak dia makan sambal, anak nganga, pedas. Pedas. Tuan-tuan ingat budak-budak macam tu ke? Janin, baby tak ada makna macam tu. Bila dia keluar dengan penuh kepayahan, Allah, hijrah yang ketiga. Hijrah alam dunia. Ini sekarang ni, kita hijrah sekarang ni alam dunia. Kita dah melalui 2 fasa, alam roh, alam rahim dan alam dunia. Sekarang, alam dunia ni pula lagi mencabar daripada alam rahim. Sangat-sangat mencabar. Duduk dalam alam rahim, tak ada siapa nak ngacau. Duduk dalam alam rahim, tak ada siapa nak rosakkan. Tapi bila duduk alam dunia, macam-macam benda cabaran akan datang. Macam tadi, saya daripada Taiping, datang Kuala Lumpur, macam-macam benda dibekalkan. Tambah kalau saya orang Indonesia, lagi banyak bekalan yang saya bawa. Saya orang Indonesia. Kalau enggak ada ilmu didak dah, enggak sampai terusan Suez. Tuan-tuan tak ingat cerita tu, hantu Kak Limah lah. Mencari ayam berbulu hitam. Carikan aku ayam berbulu hitam. Hitam-hitam bulunya. Saya orang Indonesia. Kalau enggak ada ilmu didak dah, enggak sampai Gunung Everest. Itu nampak tu. Itu baru datang Indon ke Malaysia. Bayangkan tuan-tuan, daripada alam rahim duduk di alam dunia.
Siapa yang membekalkan persiapan kita untuk duduk di alam ni? Sebab kita lahir-lahir dulu mana ada benda. Cakap pun tak boleh. Menangis je. Waktu hijrah dulu, baju tak pakai, lampin tak pakai, apa pun tidak. Keluar-keluar je pula. Hijrah kita yang pertama dalam kosong. Kosong. Nama apa adik? Diam budak tu. Anak kamu pekak ke apa? Kamu tu yang pekak badak. Budak tu baru lahir sehari. Mana dia tahu? Maknanya kita dalam keadaan kosong. Sampai percakapan kita pun diajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diajar dengan azan. Sebab Allah Ta'ala sebut, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Benda yang pertama Allah bekalkan pada kita untuk hidup dalam dunia ni ialah pendengaran. Diberikan pendengaran nombor 1. Sebab tu disuruh azan. Abang-abang yang mana belum kahwin di sinilah. Yang mana belum kahwin. Nanti nak dapat anak, isteri mengandung. Belajar-belajarlah azan. Ini sampai bawa handphone. Bila lahir baby, pasang handphone. Bayang entah. Ada pula yang nak menunjukkan kepoweran dia. Nurse Cina suruh azan. Encik sudah boleh ajan. Bagi kat bapak dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nurse Cina tu tanya, sudah tukar sekalang. Tukar apa? Tak boleh nak beza takbir raya dengan azan. Yang pertama sekali Allah Ta'ala bagi pada kita ialah pendengaran. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak ubah manusia, kalau nak didik manusia, kalau nak bagi manusia baik, kena bagi dengar. Salah satu cara nak bagi dengar ialah ceramah. Setengah tempat, dia tak ada ceramah. Kerja ya, kerja ya. Ya kerja ya, kerja ya. Kerja sampai Abang Jamil. Sudah tuan-tuan. Bila nak jadi baik kalau tidak diperdengarkan? Sebab tu Nabi Muhammad orang nak bunuh dia. Nabi Muhammad orang halau dia. Nabi Muhammad orang ugut. Orang boikot. Nabi Muhammad terus bercakap. Nabi Muhammad tidak pernah menghentikan percakapan dia. Cakap. Nama dia apa? Dakwah. Jadi kalau kita nak bagi baik daripada semalam, teruskan bercakap. Buat kuliah selalu buat. Dan kita bersyukur tuan-tuan. Kita boleh buat ceramah. Saya nak datang KL Central ni mesti takut. Macam-macam orang. Takut tuan-tuan. Tadi saya tengok Mak Saleh tu. Dia ni pakai keseluar ke tidak tuan-tuan? Saya kata, ya Allah, dia ni nak buat punggung ke apa? Driver saya pun tengok, PA saya. Jangan tengok. Saya seorang je tengok tuan-tuan. Ya Allah. Tak tengok. Membazir pula tuan-tuan. Takut tuan-tuan. Nasib baik saya duduk di kampung saya di Ipoh. Selamat duduk kat Manjui tu. Tuan-tuan, macam-macam. Kalau tak diberi peringatan, kalau tak diberikan nasihat, bila nak jadi baik? Jadi baik itu datangnya daripada nasihat. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Cuba kita tengok anak kita. Bila dia buat tak elok, anak kita buat tak kena, apa orang kata pada anak kita? Bapak kamu tak ajar ke? Mak kamu tak ajar ke? Nampak? Ajar itu daripada apa? Mulut. Di sekolah kamu tak belajar ke? Dari mulut. Sebab itu tuan-tuan, nak jadi baik, ajarin. Nak bagi cantik, duitin. Bagi duit cantik lah tuan-tuan manusia ni. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi cabaran di dalam dunia ni sangat dahsyat. Allah nak bagi kita jadi baik. Macam-macam jalan Allah Ta'ala nak bagi baik. Sebab Allah tahu dah di dunia ni cabaran, Masya Allah. Di dunia ada macam-macam benda yang nak menjadikan kita jahat. Ada nama dia Iblis. Ada satu perempuan telefon saya minta. Dia kata, Ustaz, macam mana cara nak minta maaf dekat Iblis? Saya tanya kenapa?
Sebab semalam saya ada ngata dekat dia. So, nak minta maaf. Rasa macam salah sangat. Aku rasa aku nak empuk ni tuan-tuan. Iblis ni memang jahat. Dia nak bawa kita ke neraka. Apa sang kau nak minta maaf dengan dia? Taklah rasa macam salah pula ustaz. Memang disuruh. Benci pada iblis. Dia musuh kita. Ittakhazuha aduwa. Ambil iblis tu sebagai musuh. Yang ni gila-gila punya tuan-tuan. Nak halang kita jadi baik. Gila-gila punya. Daripada mana dia datang ustaz? Daripada awal kita lahir sampai kita nak mati. Dia tak pernah jemu untuk menjadikan kita jahat. Tak pernah jemu. Daripada mula-mula lahir, dia dah ganggu kita dah. Nama dia Ibnu Subyan. Ada jenis setan, ada jenis jin, nama dia Subyan. Yang kerja dia nak bagi kacau budak-budak. Itu yang kadang-kadang anak menangis. Asal maghrib menangis. Asal menangis maghrib. Tak tahu lah budak sawan ke apa. Ustaz tak tahu Ustaz. Menangis. Dia tak boleh tengok atas je. Abang apa. Budak kita tengok atas je bang. Ni dia gangguan dia. Nak tidur. Menangis. Dia tak boleh duduk diam. Tukar nama Ahmad Al-Bab pun tak jadi. Lain macam anak kau ni. Itu setan mula-mula. Sampai mak tak tidur, bapak tak tidur, mengadu penat. Anak ni tak tidur. Akhirnya dia anggap anak tu jahat. Anak ni memang sial lah. Sejak dia lahir, abang tak boleh tidur, kau tak boleh tidur, aku pula kena ambil cuti tanpa gaji, jaga budak ni. Padahal kena cek balik apa yang budak ni buat. Waktu dia lahir, awak ada azan tak? Dah 4 hari baru azan ustaz. Kenapa? Terlupa ustaz. Bayangkan, waktu-waktu dia lahir je, dia dengar nurse nyembang. Agak-agak apa benda yang nurse nyembang? Kalau boleh, biar perkataan pertama yang anak kita dengar ialah kalimah Allah. Ini tidak. Iyalah. Tahulah sekarang bercerai. Masa kahwin tak tahu pun hebat. Bercerai tak tahulah. Nurse nak nyembang pasal artis. Kahwin cerai. Berapa banyak perkataan yang dia dengar. Kena pula yang sambut tu pula, doktor pula, laki-laki. Bulu lengan banyak ni. Sikil lagi. Macam-macam dengar tuan. Bayangkan dia datang macam-macam tu tuan-tuan dia datang. Akhirnya menjadikan tak suka. Waktu scan, waktu duduk cek perut ibu tu, doktor kata, ini boy, baby boy ni. Nampak tak tu? Tu apa doktor? Lato-lato nampak tu. Seronoklah bapak dengan mak yang mengandung tadi, anaknya lelaki. Bila bersalin, perempuan. Macam mana doktor? Doktor cakap hari tu, lelaki kenapa? Gegel. Tak, saya pun tak pasti sebab tersilap tukar ke macam mana? Tertukar ke apa ke ni? Akhirnya dia dah tak reda dah tuan-tuan. Sebab tu saya tak pernah percaya tuan-tuan duk cek perut tu. Kalau laki-laki, kalau perempuan lah. Sebab ada yang bila diberitahu lelaki, ya Allah, dicanang satu CMB. Boy, nama apa? Ryan. Tak main lah Bidin. Saleh, Sidik, lagi tak ubuh tuan. Inilah pengaruh daripada drama pukul 7. Cuba tengok drama pukul 7. Nama lelaki semua standard. Ryan, Haris, Danish, Haikal, Adam. Wow. Nama semua glamour. Ada tak tuan-tuan pun nama Sidik? Mustafa. Tobatlah home tak ada tuan. Yang perempuan tu pula Amira, Shima, Zainab, berhenti je lah. Kak Leha, tobatlah home tak ada tuan-tuan. Habis kau orang gaji je, Mak Leha, itulah orang gaji. Orang kita kalau buat drama tak kalah. Tak berpijak di bumi nyata tuan. Tan Sri, Datin Sri, Datuk Sri, Tiang Sri tiap-tiap hari. Bisnes ratus-ratus juta mengalahkan bank punya bisnes. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sampai bila dia goda kita? Dahsyat tuan. Dia goda kita, jangan sembahyang. Kamu muda lagi.
Bayangkan kamu make up tu banyak. Kau nak ambil sembahyang Zuhur, kamu nak kena make up lagi sekali. Tuhan pun faham. So, kamu buat jamak je. Zuhur dengan Asar, buat dekat rumah. Oh boleh Tuhan pun faham masalah kau. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia. Tuhan faham. Hanya kerana masalah solekkan tak sembahyang. Ingat senang Ustaz nak cuci balik Ustaz. Ya Allah Ustaz. Oi. Macam mana nak sembahyang Ustaz? Tu usah pakai. Pakai asas saja. Ini macam masuk pertandingan. Ya Allah, mata ni macam terbit light. Bila pejam mata merah, hijau, kuning semuanya ada belakang. Nak sembahyang jadi berat. Bila jadi berat, mula-mula sekali tinggal. Besok buat. Esok lusa tinggal. Lusa sekali buat. Lama-lama tinggal terus. Maka jangan bagi syaitan peluang untuk menjadikan kita tak ibadat. Syaitan menjadikan kita ini jadi orang yang kedekut. Jadi takut miskin. Yelah kalau kita sedekah pun Ustaz. Gunung jerai Ustaz. Kalau kita kikis setiap hari pun untung. Memanglah siapa kata tak untung. Tetapi kalau kita sedekah, Allah kata takkan miskin. Nabi cakap, siapa yang sedekah takkan miskin. Ma naqasat sadaqah min mal. Tidak akan berkurang harta jika kamu bersedekah. Allah sebut, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Setiap sesuatu yang kamu nafkahkan, Allah ganti balik. Itu yang Allah sebut dalam Quran. Yang kita faham, abang ni sedekah. Miskinlah kita. Padahal Nabi cakap takkan miskin. Siapa yang cakap takkan miskin? Rasulullah. Siapa yang kata akan miskin? Iblis. Berapa ramai yang percaya pada Iblis, tak percaya pada Rasulullah. Kalau orang tanya pada saya, apa petua untuk meningkatkan kadar keuntungan? Sedekah. Apa yang nak murahkan rezeki? Sedekah. Sedekah, tuan-tuan. Itulah petua untuk jadi kaya. Kalau tuan-tuan jadi orang yang kedekut, walaupun banyak harta, tuan-tuan belum jadi orang kaya. Orang kaya ialah orang yang sedekah. Sebab apa? Dia kaya sampai di akhirat. Setan kata jangan sedekah. Sebab tu orang lelaki-lelaki bila nak sedekah waktu sembahyang Jumaat, kaki melunjur ke depan. Begini kaki. Sepok punggung orang depan. Mana ke dia RM1 tadi? RM1 je kan. Sebab siapa? Pasal dah set RM1 di sini. Ada tuan-tuan, dia bagi RM5 dekat tabung bergerak tu. Dekat budak yang diusung RM5. Aku nak bagi RM1. Minta balik 4. Bayangkan tuan-tuan, waktu tengah khutbah. Aku nak bagi RM1 je. Buat balik 4 tadi. Dia bagi RM5. Subhanallah. Budak yang kutip derma tu pula, dia tu OKU sikit, jenis keras cakap, tak apa lancar. Keras tu. Datang balik Okey. Tak sempat habis khutbah, dia datang balik. RM4 atau luar dengan 4. Belakang saya tu kan. Habis khutbah, saya tanya tu imam. Imam dengar tak orang yang minta balik RM4 sedekah tadi waktu khutbah? Dengar. Kenapa imam tak tegur? Tak ada dalam teks. Menung tuan-tuan. Saya nak tegur, sembahyang saya rosak. Kalau saya tegur abang tu, khutbah. Habis dengan saya sama tuan. Hedwin kata, kita serupa. Saya tak boleh buat. Tak boleh cakap macam itu. Saya pun kena diam. Yang boleh tegur pada masa itu siapa? Imam. Sebab tu saya kalau jadi imam khutbah Jumaat, saya pesan, matikan semua handphone. Okey? Sebab khutbah dah nak berjalan. Beri pertumpuan. Jangan kita buat benda-benda lain. Kalau ada orang yang tidur waktu saya khutbah, dia tidur. Saya berhenti khutbah. Pak Mat, bangun Pak Mat. Khutbah ni. Nampak?
Minggu depan Pak Mat tu antara dua je. Tak tidur atau tak datang terus. Itu je tuan-tuan. La ilaha illallah. Kena cakap. Kita cakap pada Pak Mat, satu masjid ambil manfaat. Kita cakap dalam auditorium, 2,000 lebih staf kita dapat manfaat. Tuan-tuan ejen daripada percakapan tadi. Tuan-tuan ejen ni, lepas ni. Kau pergi ceramah Ustaz Kazim tadi. Pergi, dia cakap apa? Yang pertama, manusia bila dilahirkan, dia dapat pendengaran, dapat mata, dapat akal. Oh. Kita jumpa orang, dia tanya kita, kau pergi ceramah Ustaz Kazim tadi? Pergi, apa yang dia cakap? Kira yang dia cakap tu jelas lah kan. Jelas macam mana? Dia punya konten dia apa? Terang lah kan. Yang dia cakap tu terang lah. Aku ingat dia tua tau. Rupanya muda lagi. Kira jelas lah apa yang dia cakap tu. Yelah dia cakap apa jelas tu menatang apa. Kira dia tak tahu terang lah. Rupanya sepanjang ceramah dia tidur kan. Yang terang dia tidur. Bila orang tanya dekat office, apa Ustaz Kazim cakap? Kira jelas lah apa dia jelas. Dengar pun tidak. Tuan-tuan yang saya muliakan, iblis ni dia kacau kita, dia nak sesatkan kita. Sampai bila? Sampai nak mati. Sampai kita nak mati. Tuan-tuan pernah dengar ada orang yang kaki arak. Waktu dia nak mati, dia minta arak pada anak dia. Anak dia kesian dekat bapak, dia ambil strobo tua angkat mulut bapak. Ada macam itu. Menakutkan kita. Kebiasaan yang kita buat waktu kita hidup, kebiasaan itulah akan berlaku ketika mati nanti. Inilah yang kita kena hijrah. Saya jumpa dengan satu abang yang lembut. Saya duk buat urusan dengan abang-abang lembut ni daripada tahun 90-an. Waktu tu saya jadi satu rancangan di radio. Saya ada satu rancangan khas saya. Satu hari penerbit kata, Ustaz, kita tak naklah buat konten dalam studio, onti. Kalau boleh kita buat konten di luar. Maksud, Ustaz buat program liputan di luar, ceramah di luar, dan kita siarkan. Oh boleh, lagi bagus. Dalam perjalanan dapat cakap. Saya fikir-fikir konten apa aku nak buat. Konten orang lembut. Pondan. Bahasa kita, pondan. Kalau Kedah, darai. Bahasa kasar lagi, bapuk. Bahasa lembut sikit, nyah. Itu supaya santun namanya nyah. Ada orang kata tuan-tuan, nyah ni pun ciptaan Tuhan. Ya, ciptaan Tuhan. Allah Ta'ala menciptakan kita ni berpasang-pasangan. Hidup, mati. Sehat, sakit. Dunia, akhirat. Langit, bumi. Itu pasangan dia. Tinggi, rendah. Hitam, putih. Jantan, laki, pondan. Pondan ada pasangan tak? Lelaki pasangannya perempuan. Pondan, ponden. Mana ada tuan-tuan? Gila ke apa? Pondan adalah lelaki. Dia ada dua. Satu nama dia khunsa. Dia adalah mempunyai dua kelamin. Ciptaan Allah. Dia tetap ciptaan Allah. Apa yang pelik dengan khunsa? Tak pelik. Tuan-tuan pernah jumpa tak perempuan yang kepala bersambung? Kakak dengan adik kepala bersambung. Jalan duanya tu. Nama dia kembar siam. Istimewa tak? Istimewa dia. Ada yang berkembar badan. Doktor ambil gaji potong. Sekarang berjalan elok. Nama dia kembar siam. Dalam 1,000,000 ada berapa orang kembar siam? Begitu juga dalam 1,000,000 ada beberapa kategori manusia yang ada dua kelamin. Dia dua kelamin. Maka
Orang yang ada dua kelamin ini, kadang-kadang dia ada jenis yang boleh dikenal. Masa bila boleh dikenal? Pertama, waktu dia akil baligh. Maka boleh dikenal. Umur dia 15, janggut keluar. Misai terbit, dia lelaki. Walaupun dia ada jantina perempuan. Maka jantina perempuan tadi tidak aktif. Maka boleh dinyah aktif. Dalam bracket, delete dia. Maka dia jadi lelaki. Ada yang tak tahu. Dia ni lelaki perempuan ni mak. Dua-dua ada ni mak. Tunggu. Umur 9 tahun, datang haid. Mak, ni. Ya Allah, kamu lelaki ke perempuan? Perempuan kamu Tun. Elok mak nama kamu Etun. Maka dia adalah perempuan. Sebab bila waktu haid, dia jelas perempuan. Bila umur 15 tahun, dia lelaki. Maka waktu dia akil balik, itulah menentukan dia lelaki ataupun perempuan. Yang kedua, yang dikatakan khunsa muskil tu apa? Tengok yang mana lebih aktif. Ada satu perempuan, dia ni anak darah, umur 40-an, tak kahwin-kahwin. Duk belajar dengan saya. Datang satu duda, jumpa saya, minta saya meminangkan dia untuk si perempuan tadi. Saya kata, baiklah, saya cubalah bang. Saya cuba. Saya pun pergi minang dia, jumpa dia semua. Lusa tu dia datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, bukan saya tak nak kahwin. Soalan, saya sebenarnya Ustaz, semalu nak cakap tau. Saya ada dua Ustaz. Dua apa? Dua anunya. Patut saya nampak misal-misal sikit. Yang laki pun ada, yang perempuan pun ada. Tu saya takut saya kahwin nanti suami saya takut. Suami saya lari pula Ustaz. Sekarang akak aktif yang mana? Perempuan kan laki? Perempuan. Yang laki ada? Ada Ustaz. Kecil je Ustaz. Kalau gitu pergi hospital, potong buang je lah. Tak nak malu Ustaz. Biarlah saya sampai mati Ustaz. Ini nama dia khunsa muskil. Dia ada dua. Pelik tak? Tak payah pelik. Sebab ada orang yang jadi kepala dua, tangan dua, kaki 4, kaki 6. Ada tak manusia yang kembar siam macam itu? Ada. Bentuk kejadian Tuhan macam-macam. Tetapi kita kena ingat bahawa dia tetap lelaki atau dia tetap perempuan berdasarkan kepada apa yang dia ada. Maka dia boleh pilih. Dia potonglah itu. Yang kedua, khunsa yang langsung tak ada alat jantina. Tak ada. Laki ke perempuan hang ni? Tak ada. Maka tunggu sampai dia akil balik. Umur 9, 10, 11. Cuba tengok. Apa yang ada pada dada dia. Kalau ada pada dada dia perempuan, dia perempuan. Sampai kena buat pula saluran untuk dia pula. Maka dia perempuan. Kalau umur 14 tahun keluar halkum, dia laki-laki. Ini jenis cacat ataupun keistimewaan orang yang langsung tidak ada. Itu makna khunsa. Jadi kalau saya ni lembut dan saya hanya ada satu jantina, maka saya bukan khunsa. Saya ada sedikit kelembutan. Lembut, tak tahu, panas tak tahu. Ada sikit je. Jangan bila saya lembut macam tu, awak berkawan pula dengan orang perempuan. Tun, lama-lama dia jadi lembut. Bila dia jadi lembut, apa dia akan jadi? I nak jadi perempuan lah. Akhirnya dia potong. Itu bukan khunsa. Itu nama dia jantan. Dalam bracket, bapuk nama dia. Ingat tu. Haram tu menyerupai. Habis tu Ustaz, dia lembut macam mana nak buat? Keraskan dia. Masuk petana awam. Tangkap ular. Dekat Elmina ada ular besar-besar. Tangkap. Kalau dia hilang, maknanya dalam ular lah dia tuan-tuan. Betul tak betul ular Elmina tu besar gila. Bapak punya gila besarnya tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Bila saya buat program tu, aku nak cari
orang lembut, pondan, bapuk, pakai skirt. Abang, boleh temu buat sikit, saya buat program radio lah bang. Boleh, tapi bayar lah. Nampak tu. Okey, saya bayar lah. Sejam bayar. Ya, apa nak soal? Cita-cita abang apa? Saya nak jadi perempuan sepenuhnya. Macam mana bang? Itulah orang macam you tak faham. Yalah kalau abang tak bagi faham, macam mana saya nak faham? Apa cita-cita abang? I nak jadi perempuan sepenuhnya. You faham tak? Maksud abang? You tahu tak? Kita ni perempuan tahu. So, tetapi terkurung di dalam tubuh lelaki. Macam mana? Itulah cakap. Bodoh, tak faham. Kita sebenarnya perempuan, tetapi terkurung dalam tubuh lelaki. You faham tak perasaan kita orang? Kita perempuan tapi duduk dalam sarung lelaki. Maknanya Tuhan salah. Tuhan tersilap masuk sarung. Tuhan tersilap masuk ke abang dalam badan lelaki. Padahal takkan Tuhan silap bang. Mustahil Tuhan silap. Tuhan bukan pak menekan kita. Tuhan bukan toki kilang. Mesin kilang boleh rosak. Manusia ni bukannya apa nama mesin yang buat. Allah ciptakan, takkan Tuhan buat salah bang. Apa yang abang nak buat? I nak jadi perempuan. I dah buat dah ini, tinggal yang itu I belum buat. Jangan buat bang. Saya cakap ke dia. Jangan buat. Jangan ikut hawa nafsu bang. Menyesal nanti. Sebab saya jumpa banyak orang dah yang pergi buang benda tu menyesal. Waktu nak buang, kawan-kawan bagi semangat. Inilah kita. Kita tunjukkan kita ni perempuan. Tahu? Sudah. Hak bagi semangat. Bila dia potong, telefon saya. Ustaz boleh tak jumpa? Ya, kenapa ya? Saya baru buat penjalanan pembedahan jantina. Okey. So, sakit Ustaz. Duduk sakit, kencing sakit. Kalau saya tahu sakit, saya tak buat Ustaz. Buang masa bang. Waktu abang nak buang, patut abang tanya saya, dah buang nak buat apa? Doktor yang buang tu pun dah campak atas mana dah benda tu bang. Kalau dia simpan peti air, boleh ke kita sambung-sambung benda batuk, gam ke apa ke? Tak boleh dah Ustaz, kita jumpa, kita bincang Ustaz. Tak payahlah abang, saya ni bukan kuat iman. Selalu kita macam itu. Dah buat, baru tanya. Cuba tanya sebelum buat. Tuan-tuan, kalau mata kita ni rosak, tuan-tuan pergi Singapura. Ada satu doktor, dia boleh bagi elok mata. Namanya Dr. Ismadi. Ya. Bagus. Dia balut elok mata tu. Saya yang paling ngilu tau bila dia buka balutan tu. Hari ni saya akan buka balutan mata awak, Kasim Selamat. Teng, teng, teng. Gede. Oh, takut benar tuan-tuan dia buka balutan tu. Kalau tuan-tuan ni sakit buah pinggang, tuan-tuan pergi ke India. 100,000 Tukar buah pinggang baru. Pelajar saya tukar, perempuan, cikgu sekolah. 6 bulan tak datang kelas. Bila datang ada misal sikit, janggut sikit. Apa cikgu banyak? Tak tahu Ustaz, lepas-lepas tukar buah pinggang, keluar janggut Ustaz. Sudah. Buah pinggang orang lelaki masuk tuan-tuan ni. Tapi kalau abang-abang di sini potong anunya, siapa nak derma bang? Boleh abang-abang pergi jumpa tu imam. Imam, derma kat saya imam. Aku pun nak pakai. Engkau. Sebab tu sebelum buat sesuatu, fikir dulu. Jangan sampai setan duk goda kita. Jangan sampai setan tu goda. Biasalah. Tak orang nampak pun. Ambil Elok nampak pun. Kena tangkap basah. Dia serbu dek Jabatan Jawi. Buat kuasa, kena tangkap basah. Pukul 3 pagi dia telefon saya. Ustaz, boleh tak tolong jamin saya? Jamin kenapa bang? Saya kena tangkap basah. Sekarang ada dekat lokap balai. Ada dekat lokap Jabatan Agama.
Saya tak nak lah Ustaz, esok kecoh-kecoh semua, saya tak nak rahsia Ustaz, budak isteri apa semua Ustaz. Tolonglah Ustaz, jamin sekejap datang, sekejap Ustaz. Tak nak lah bang, dah 3 pagi bang. Please Ustaz, I beg you. Saya kata hari ni hari Sabtu, mana ada beg? Bang, tak ada bang. Ustaz, tolonglah datang jamin Ustaz. Macam ni lah bang, abang telefon isteri abang, minta dia jamin. Kalau saya nak suruh dia, lama dah saya suruh, saya tak nak dia tahu Ustaz. Oh, dia marah saya tahu. Saya kata bang macam ni bang, waktu abang nak beromen, abang tak ada ajak saya. Bila kena tangkap pandai-pandai pula ajak join saya sekali. Jadah apa engkau ni? Bila nak seronok tak ada Ustaz. Mana tak ada pula telefon. Bila kena tangkap pasal, tolonglah Ustaz. Cuba tuan-tuan jangan layan hasutan iblis tu. Berapa ramai kita ni tuan-tuan, daripada semalam, kemarin dulu, tak bertegur. Sampai masuk hijrah baru, tak bertegur lagi. Benci-membenci lagi. Sebab setan. Jangan tegur dia, mengada, nyampak. Duduk dalam lift pun tak bercakap dia. Tak bercakap dalam lift. Datang dengan ceramah di auditorium, duduk sebelah menyebelah, tak bersalam. Asalnya seat kita tu kosong, lega lah. Tengok-tengok dia duduk. Datang juga biawak ni. Tapi ceramah ma'al hijrah. Tuan-tuan tak nak hulurkan tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gugur dosa. Sambung silaturahim. 3 hari ya Tuhan bagi tempoh kalau kita ada pertikaian. Ini bukan 3 hari, 3 tahun. Sampai minta tukar balik Ipoh. Tak nak duduk HQ lah. Tukar kita. Ini jenis apa kita ni kalau kita tak sambung silaturahim? Bukankah kita ni Allah dah pesan kepada kita jangan ikut iblis. Hari ini kita membazir. Membazirlah. Tubadzir. Innal mubadzirin kanu ikhwanash syayatin. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia pesan kepada kita dalam hidup ni cabaran banyak. Salah satu cabarannya ialah cabaran keduniaan. Dunia ni makin lama makin seronok. Seronok. Saya tak kerja sini pun tak apa. Duduk dalam kereta tengok orang pun seronok. Hak jenis ni hak jenis ni. Seronoknya tuan. Tetapi kita kena ingat berapa banyak dunia ni yang melalaikan kita. Daripada kita tak tahu kelab, kita dah jadi clubbing sekarang. Sepatutnya semakin hari semakin baik. Ada orang tuan-tuan, daripada disko dia pindah ke dandut. Sebab faktor usia. Dulu disko. Dulu jangan, sekarang dandut. Bila abang nak berubah? Saya tak tahu Ustaz, saya. Kenapa awak jadi macam itu? Cabaran dunia. Cuba tuan-tuan tengok cabaran dunia ni dahsyat tuan-tuan. Saya pun kadang-kadang tak tahu. Saya di wilayah persekutuan ni saya boleh ceramah. Sebab apa? Sebab saya dah tauliah. Saya dah tauliah wilayah sampailah Disember 2023. Expired bila? Hujung tahun. Betul? Kena apply lah untuk sambung next year punya tauliah. Okey. Ada tak tempat-tempat lain yang ustaz tak boleh ceramah? Boleh, ada. Ada negeri yang tak benarkan saya ceramah sebab saya tak ada tauliah. Jadi saya kena terima hakikat saya tak ada tauliah, so tak payahlah saya terima ceramah. Hidup kan senang. Simple. Yang kita nak sedih-sedih buat apa? Tak dibenarkan ceramah. Sedih buat apa? Dah awak tak ada tauliah. Sedar diri lah. Hidup ni seronok kan. Bila dijemput datang. Tak jemput, tak payah datang. Simple. Kalau dibatalkan ceramah, alhamdulillah, boleh saya rehat. Saya tak akan masukkan dalam Facebook sebab nanti dia akan membawa pergaduhan netizen. Setan suka melihat kita bergaduh. Dah tak boleh ceramah, diam-diam sudah. Saya pun dah seminggu tak balik tuan-tuan.
Kalau batal ceramah, lagi seronok. Boleh jumpa isteri. Boleh jumpa cucu. Cuba tuan-tuan tengok saya. Hari Isnin, minggu lepas saya di Rompin. Hari Selasa, saya di Rompin. Hari Selasa malam, saya di Ceras, rakaman KLFM. Habis ceramah di Ceras, saya patah balik ke Kuantan, sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Pahang. Habis ceramah di Kuantan, malamnya saya ceramah di Seremban Jaya. Hari Khamis, saya ceramah di Putatan, Sabah. Hari Jumaat, saya ceramah di Kota Kinabalu. Jumaat malam Sabtu, saya ceramah dekat Mantin, Negeri Sembilan. Hari Sabtu, saya ceramah dekat Pulau Pinang. Semalam hari Ahad, saya ceramah di Melaka. Pagi tadi, TV Hijrah, 6.30 pagi live. Sekarang dengan tuan-tuan, malam Kang di Ipoh. Besok saya di Ipoh. Hari Rabu saya Bagan Serai. Hari Khamis pula tuan-tuan di Putrajaya. Kalau tuan-tuan jadi saya macam pencen terus. Berapa tahun dah ustaz ceramah macam tu? 33 tahun. Isteri tak marah? Tak. Sebab waktu saya nak bertunang dengan dia, saya dah cakap, saya kerja penceramah. Penceramah tak ada di rumah. Kalau awak nak orang yang suami yang duduk di rumah, kahwin dengan orang seruk. InsyaAllah 24 jam di rumah menong. Ada suami kamu leha, ada di rumah tak ke mana. Betul tuan-tuan, saya cakap terang. Sebab saya dengan isteri saya tu, mak saya yang pilih. Pilihan mak. Saya tak nak bantah cakap mak. Kahwin, baik mak. Duit tak ada mak. Mak bagi, baik mak. Ada duit bayar balik, baik mak. Tak pernah saya bantah tuan. Saya telefon isteri saya tu, pakai public phone. Mana ada handphone zaman tu. Cari telefon punya seksa. Jumpa public phone. Telefon ada, gagang tak ada, ke mana-mana pula ni, ya Allah. Cari lagi sekali, gagang ada, phone ada. Wire tak ada pula, kabel tu. Oh, seksa pula. Jumpa yang nombor 3, asyik bubuh duit jatuh. Asyik bubuh duit jatuh. Dia tak telan duit, tuan. Tu nama istilah telan duit. Kali keempat pun dapat. Nak ke awak kahwin dengan saya ni? Boleh, saya terima. Tapi saya tak ada di rumah tau, jangan komplain. Baik, saya faham. Sebab tu dia tak boleh marah. Dah kahwin. Ada orang perempuan datang jumpa saya, ajak menikah. Dia kata, ustaz, boleh tak saya kahwin dengan ustaz? Saya kata, tak payah aku kak. Tak ustaz, saya rasa ustaz lah yang mampu membimbing saya til jannah. Til jannah apa? Til jannah pula dah. Walaupun saya lebih tua pada ustaz, saya boleh terima ustaz. Umur dia 67 tu. Dia kata, saya boleh terima ustaz. Saya kata, tak. Kalau akak nak dapat ilmu, kak jadi anak murid saya. Kalau jadi isteri, tobat lahum tak dapat ilmu. Jadi anak murid saya, dengar ceramah saya kak, bukan jadi isteri saya. Kak boleh faham? Kak tahu, ustaz muda pada saya, kak tak boleh terima. Tapi akak boleh terima. Ustaz muda pada akak. Memang akak boleh terima. Yang tak boleh terima saya kak. Tapi kalau 27, insyaAllah kita ejah lah. 67 ni rasa berat sangat ni. Kalau 27 tu kita boleh bawa kuliah lah kereta, insyaAllah. Apa yang jadi susah dalam hidup? Tetapi cabaran ada, tuan-tuan. Ada orang yang saya dah sampai holding room. Dah masuk dalam holding room tu. Datang penganjur, Datuk. Minta maaf. Datuk tak boleh ceramah. Oh ya ke? Kenapa tak bilang awal-awal? Oh kita sekarang tak main bilang ustaz. Kita matematik. Bilang tak ada ustaz. Tak adalah cakap lah awal-awal. Baru sak-sak tadi ustaz. Oh tak apalah saya balik lah. Saya pun telefon PA saya. Ambil tiket. Ambil tiket. Okey, flight tiket. Kalau tak ada ke Ipoh, Subang. Dari Subang naik kereta. Okey. Panas punggung pun belum. Kena balik. Ustaz jangan balik lagi. Kenapa pula kan tak boleh ceramah? Dia dah ada. Ustaz nak kerja atas pentas. Ustaz cakap minta maaf. Ceramah tak dapat diteruskan. Kerana saya tertinggal ubat sakit jantung. Astaghfirullahaladzim. Aduh. Allah ni cabaran.
Kalau susah sangat ceramah tuan-tuan, sampai saya punya ada satu negeri, 4 rancangan TV, rakaman TV tak boleh buat. Sebab tauliah tak ada. Padahal saya dah ceramah 33 tahun di negeri mereka. Ada saya mengamuk? Tak. Saya balik. Saya kata dekat TV production, kita buat tempat lain lah, kita make KL. Itu yang buat kat KLCC, itu rakaman KLCC tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, simple, hidup saya simple. Jangan awak kalah dengan dunia. Orang panggil, jemput. Orang tak panggil, duduk di rumah main dengan cucu. Saya tengok jadual saya lapang 31 hari bulan. Hari Isnin baru saya lapang. Saya nak bawa anak saya, bawa cucu saya, bawa isteri saya. Nak makan beef steak ke benda kan. Dia kata sedap satu restoran. Setahun ambil tu kan. Setahun. Jadi buat apa saya nak marah orang tak jemput saya ceramah? Tak ada. Hidup kita ni simple tuan-tuan. Jangan kita nak jadi buruk dengan satu-satu benda. Macam saya penceramah. Ustaz, berapa sekali ustaz ceramah? Berapa bayaran ustaz? Saya tak letak bayaran. Terpulang pada penganjur. Ada orang Sabah telefon saya, ustaz. Kita orang nak jemput ustaz, tapi tak ada sagu hati tau. Boleh tak ustaz? Boleh. Kita jihad tau. Boleh dakwah. Tambah pun kita tak bagi. Macam mana bang? Tambang ke flight tiket ke apa semua kita tak bagi. Ustaz, kita jihad ustaz. Tak apa, nanti saya nak bersikap lagi. Sampai hati engkau. Dia ingat saya ni Superman ke? Wali ke? Zam-zam, Allah kazam, terbang. Nyanyi lagu Jepun dulu. Sampai tahap macam itu ikhlas bagi orang. Dia rasa itu adalah ikhlas. Tapi setan, nafsu, dunia duk bisik pada dia. Itulah jihad. Tahu tak? Mampu ustaz aku tu. Dia tak tahu nak parking dekat KLIA saja dah berapa ringgit. Yang tu pun tak boleh bayar, mampu saja. Saya punya simple. Orang panggil datang, orang tak panggil sudah. Orang kasih sagu hati, saya ambil. Orang tak kasih sagu hati, habis-habis ceramah, balik lah. Kalau orang kasih sagu hati tak cukup, kalau dia orang jemput lagi, jangan datang dah. Simple lah. Aduh. Tak payah habis-habisin. Sekarang ni tuan-tuan, saya dah buat album. Hari tu saya buat album dengan Tuju, dengan KRU. Dan saya dah buat album akan datang ni dengan KRU. 10 lagu. Fully album. Bukan single. Setengah orang single. Saya tak. Saya orang yang berani. 10 album saya dah buat dengan Norman, insyaAllah. Norman KRU. Sebab dah ceramah susah. Menyanyi tak payah tauliah. Nanti tuan-tuan saya datang ni menyanyi lah. Relax. Tak main baju batik ni. Jadah-jadah baju batik ni. Dan saya pun dah buat filem. InsyaAllah tak lama lagi keluar filem saya. Dah tak boleh ceramah. Saya berlakon lah. InsyaAllah tuan-tuan saksi kat ada tadi panggung wayang. Harap-harap 90 juta. Harap-harap lah. Filem ni tentang diri saya. Waktu saya sakit tadi Tuan Syariman tanya pada saya, macam mana sakit ustaz? Alhamdulillah lah. Allah izinkan. Waktu saya sakit tu, dia pun buat filem. Saya tulis skrip, dia orang olah, dan bila dah mesyuarat, siapa nak ambil pelakon? Dia orang tanya saya, ustaz boleh berlakon? Orang dah tua-tua bangka, malu kau orang berlakon. Umur dah dapat kedua SP lah. Kalau boleh nak bawa watak saya, cari orang yang muka macam saya. Baru dia boleh menjiwai watak saya tu. Siapa yang Datuk nampak yang muka macam ustaz? Saya kata Zul Arifin macam nampak jelas lah. Serupa tu jelas lah nampak tu. Depa tengok muka saya ni ustaz di sewel lah gamak tuan. Ni insya-Allah tuan dah siap. Hidup kita simple.
Tuan-tuan di sini, dalam dunia ni cabaran banyak. Tuan-tuan akan jadi sedih. Tuan-tuan akan jadi lapar. Tuan-tuan akan jadi hilang kawan, hilang saudara. Tuan-tuan akan jadi sakit. Allah sebutkan dalam Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah pesan pada kita, kamu duduk dalam dunia ni, cabaran akan sampai. Kesakitan, kesusahan, ketakutan, kesedihan, kelaparan. Sabar. Jangan kita jadi rosak bila kita diuji. Ada orang yang jadi rosak bila diuji. Saya cerita saya, sama-sama cerita orang lain, lantak orang lain lah, secerita saya. Waktu satu hari tu, perempuan tu datang, satu perempuan muda. Yang ni muda. Ustaz, kahwin dengan saya? Kenapa? Saya isteri orang. Oh, begitu? Saya suka dengan Ustaz. Kemudian, boleh tak kita kahwin? Haram. Semarah dia. Gatal. Ya, kalau orang Kedah sebut lagi kan dah. Tapi saya ni orang Perak, gatal je lah. Orang Perak ni kalau benda besar dia sebut bapa. Bapa, orang tu besar. Dia jarang sebut mak, bapa. Bapa, apa yang perempuan ni. Macam inilah kak. Kak pergi tanya isteri saya. Kalau dia setuju, saya setuju. Agak-agak setuju tak pakcik tu? Tobatlah home lah. Pergi tanya tau. Dia datang naik teksi rumah saya bawa air, sirap. Dalam kedek. Waalaikumsalam Ustazah. Boleh tak kita madu? Tak boleh lah. Saya dengan dia pun jarang jumpa, esok dapat dengan awak berkongsi lagi. Tak boleh. Tak. Balik dia. Mana ada isteri setuju? Tak apa. Satu hari, driver saya tu, Ustaz ingat ada satu perempuan tu nak kat Ustaz. Ustaz tahu tak dia jadi apa? Manalah saya tahu. Malam ni lepas ceramah boleh tak Ustaz ikut saya? Jangan balik rumah. Boleh? Kami tunggu dekat satu kelab, tuan-tuan. Perempuan tu keluar. Pakai skirt. Tu Ustaz. Lepas dia fresh dengan Ustaz. Tengok tu. Nganga saya. Saya sampai di rumah ke 12 malam. Mama. Ingat tak Mama perempuan yang datang jumpa Mama tu? Sekarang dah jadi pelayan kelab malam Mama. Pakai skirt Mama. Berdosa Mama tak bagi tau. Astagfirullahaladzim. Apa pasal Mama pula yang salah? Tuan-tuan oi. Jangan jadi bodoh. Jangan jadi bodoh. Dah dapat kerja elok-elok di bank ni. Kerja elok-elok, Ferah menonggeng seminggu tak datang kerja. MC tak ada apa, tak ada, duduk di rumah. Bos kata, HR pergi tengok. Dia tu matilah rumah ke apa? Bila pergi, Allah duduk menangis, bengkak mata. Cakap dekat bos, saya tak boleh pergi kerja. Kenapa? Jantan tak guna. Lagi sebulan nak kahwin. Tiba-tiba je balik kampung. Dengan SMS je. Dia kata kita batal. Putus. Ya Allah. Akak bayangkan kak. Kita pun bayar. Lepas bayar, dia suruh kira pula. Kak kira lah tengok. Mana sempurna tadi aku nak kira kejap. Lagi sebulan kak kita nak kahwin. Kawan-kawan semua dah tahu, kad semua dah tempah, baju pun dah tempah, wedding hall pun dah tempah. Dia balik je kampung. Atau kamu tak pergi cari dia di kampung? Jauh, nak cari macam mana? Di mana kampung dia? Afrika. Oh, jauh betul tu. Dah lah, dah tak ada jodoh leha. Kamu ingat tak ceramah Ustaz Kazim hari tu? Kita kalau kehilangan sesuatu, kita minta pada Allah gantikan yang lain. Kamu doa lah. Kamu jangan berhenti kerja macam ni. Doa minta Allah ganti yang lain. Dah, semalam dah doa dah. Ya Allah, ganti negro lain pula. Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Boleh tak tuan-tuan bangun?
Jangan duk bawa sedih tak habis-habis. Sampai bila nak dimakan dengan sedih? Jangan. Bila sakit jangan duk murung je. Ceria. Ada benda lain Allah Ta'ala nak bagi pada kita bila kita sakit. Jadi sabar. Jangan kita lemah je. Lawan. Apa yang sakit yang tak mari pada saya? Saya operate berkali-kali. Tapi tak ada penyakit. Yang sakit-sakit 2001, 2021, 2022. Teruk sakit saya. Tapi saya relax. Sebab saya yakin saya akan dapat benda lain yang Tuhan nak bagi. Antara benda yang saya dapat bila saya sakit, Siti bagi dekat saya. Bukan dia bagi simplicity. Dia bagi dekat saya wheelchair. Dia hantar wheelchair. Start pakai. Abid Liu datang. Bagi handphone. Mawi datang. Bagi filem dekat saya. Satu akak tu bagi saya kursi. Basikal elektrik. Jalan. Tu. Tak payah tuan-tuan buat kerja bodoh. Aku tak mau hidup. Aku nak minum racun. Aku tak tahan dengan sakit. Tak payah. Ada benda lain Tuhan nak bagi. Jadi kalau akak-akak nak basikal pada Siti, minta sakit insya-Allah. Yang pasal apa je nak murung, nak marah-marah, datang pejabat marah-marah. Habis satu pejabat tension dengan kita. Kita ada masalah family. Apa masalah awak? Suami saya, Ustaz. Lebam. Tiap-tiap hari dia pukul. Sampai bila kita di pejabat dia nak dengar cakap engkau? Dia, I tak boleh buat kerja lah. Husband I. Husband. Kau cerai lah. Dia kata, Ustaz, saya dah tak tahan dengan suami saya. Kalau tak tahan, kau minta cerai. Saya tak nak bercerai. Kalau gitu sabarlah kak. Saya dah tak sabar dah Ustaz. Kalau gitu cerai je lah. Tak, saya tak nak jadi janda Ustaz. Kalau gitu kak sabarlah. Saya tak sabar lah Ustaz. Kalau saya hilang sabar je mana? Hang kira sabar hang je. Dia ingat bahawa jalan penyelesaian tidak ada. Cari orang yang betul-betul. Suami saya pesan Ustaz, kau keluar daripada pintu itu, jatuh talak satu. Okey? Kau balik rumah mak kau, jatuh talak satu. Jenis apa punya lelaki tu, main talak saja di mulut. Ustaz, suami saya kata kalau keluar pada pintu tu jatuh talak. So macam mana Ustaz? Jangan keluar ikut pintu. Keluar ikut tingkap. Tak jatuh talak. Ustaz, rumah saya rumah flat Ustaz. Tingkap semua tingkap cermin semua Ustaz, ada grill. Kalau gitu akak buka pintu baru, tutup pintu lama. Saya rumah sewa Ustaz, mana boleh buka tutup Ustaz. Wey. Kalau gitu akak keluar je lah. Kalau keluar kan jatuh talak Ustaz, bodoh betul. Akak bodoh ke saya bodoh? Kalau akak tak keluar sampai bila pun akak tak boleh keluar akak, nak confess pun tak boleh. Akak keluar sahaja, jatuh talak, kemudian rujuk balik, habis masalah. Bila rujuk balik, jadi suami isteri, selesai masalah. Boleh tak keluar kot pintu yang sama? Boleh. Nampak? Tak ada masalah apa. Minta cerai lah. Cerai pergi. Kadang-kadang kita takut nak berhadapan. Akhirnya kita jadi makin teruk hidup. Keluar. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi tengok di mahkamah, ada yang bila mahkamah putuskan bercerai, perempuan tu keluar daripada bilik mahkamah. Merdeka. Kita tengok lambat lagi 31 Ogos. Apa hal dia ni merdeka? Sebab dia rasa satu kepuasan daripada penindasan, kejahatan macam-macam. Maka tuan-tuan, jangan segan, jangan takut untuk berani buat satu benda. Dan yang terakhirnya, abang-abang, bila nak cerai pun berhati-hatilah. Fikir panjang. Kita asyik penampar, dia minta cerai, akhirnya bercerai. Akhirnya duk umur mana? Silap aku ceraikan dia. Dia baik tau. Cuma beleter je kuat. Aduh. Sekarang apa pun tak ada. Nasi tak ada. Lauk tak ada. Apa tak ada. Yang isteri tadi pun duduk seorang-seorang. Dia menang je.
Memanglah dia pandai barang, tapi duit dia kasih. Sekarang duit apa pun tak ada. Kalau gitu, ambil handphone, WhatsApp. Akum. Isteri jawab, wakalam. Ada cat ni. Buat apa? Buat apa tu? Isteri jawab, tak ada buat apa pun. Soalan yang ketiga tu yang maut. Maut ni soalan. Ingat kita tak? Isteri dia jawab, boleh belah. Letak balik tuan. Pergi cari lain. Abang-abang nak cari, datang ke sekolah pondok saya. Stok banyak abang. 60, 70, banyak stok abang. Jadi tuan-tuan, jom kita hidup dengan ceria. Jangan diselubungi oleh masalah. Dan setiap masalah yang kita hadapi sebenarnya mematangkan kita, menjadikan kita lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jangan ulangi kesilapan-kesilapan kita yang lepas-lepas. Jadi saya dah berceramah di Malaysia ni 33 tahun. Ini kali pertama saya sampai ke menara tuan-tuan. Jadi kalau nak jemput lagi, tunggulah 33 tahun daripada sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf jika terkasar bahasa.